Zaman yang macam mana? Zaman yang susah akan melahirkan orang yang kuat. Zaman yang kuat melahirkan zaman yang senang. Zaman yang senang akan melahirkan orang yang lemah. Ya, betul. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Afiq Kwan. Saya Amis Ahmad. Hari ini kita dalam episod ke-7 kita. Ringkas semat-semat gini dah. Boleh kerja. Uish. Kakak kita shoot baru pukul 6 Ni biasa kita shoot malam, tapi hari ni kita shoot awal sebab ada urusan malam, sebab kita punya staff teknikal Mawar dia nak tunang malam ni. So kita kena pergi lah Tanya siapa. Asal kau senyum-senyum macam tu? Tak. Pergi tengok ke? Pergi tengok lah. Tak payahlah. Bukan jemput kita pun. Ada makan-makan tak? Macam tak, senyap. Tak oje kan. Ya, tak nak pergi lah. Biarkan dia. Okay, Mat. Ringkas, Mat. Kita nak sentuh pasal hari ni famous. Satu benda paling famous, iaitu PLKM daripada umur 16 tahun hingga 35. Aku confused. Apa tu Tok Mat Hassan, Menteri Pertahanan tak nyatakan lagi secara detail macam mana nak select orang. Adakah dia volunteer, adakah macam dulu dapat surat kau kena pergi, wajib kena pergi, tak boleh tukar. Method dia tak cerita secara detail lagi. Tapi dia dah beza dulu kita 18 tahun je. Tu lepas SPM je pergi. Lepas SPM pergi. Sekarang dah beza, panjang nota. Kau rasa macam mana? Aku rasa agak pelik dan juga mengarut jugalah. Sebab macam ni tau. Okey, kalau kata nak letak umur 16 hingga 18, okey, tak ada masalah. Tetapi bila melibatkan orang yang dah umur 20 lebih, 30 lebih, yang mana mereka dah ada kerja, yang dah berkeluarga. Pertama fikir, kalau contohlah kata perempuan dia ada anak pula baby, kita pula kena pergi PIKN. So anak siapa nak jaga? Kan? Tu satu. Lepas tu orang yang dah bekerja, takkanlah nak ambil cuti. Okay, contohlah aku bagi cuti lah kayaknya. Contohlah aku bagi tweet benda dia. Benda dia agak lawak bagi aku. Okay, biasa kan kalau cikgu kat sekolah, cikgu perempuan cuti bersalin kan. Ni cikgu cuti, dia cuti bersalin ke? Tak, dia pergi PKN. Tak ke macam dah tu bangka pergi PKN lah. So bagi aku tak logik lah. Kalau kerajaan boleh pertimbangkan balik, sebab ni baru cadangan tak silap aku kan. Dia belum finalize lagi. Kalau boleh, sebaik-baiknya janganlah libatkan orang yang dah berkejaya, yang dah berkeluarga. Kalau boleh, biarlah umur 16 hingga 18 tu yang duk gelik-gelik kat TikTok yang lelaki tu, elok campak masuk PKN. Kena roll, kena side roll sekali, aku sebut jadi jantan budak-budak tu. Tapi aku rasa volunteer. Volunteer. Kalau dia paksa, tak logik. Betul. Mengarut betul Tok Mat ni kalau paksa. Kalau Menteri Pertahanan paksa orang pergi apa? Totally mengarut kat aku. Aku rasa dia volunteer totally. Kalau volunteer aku cadangkan pemuda PAS masuk dulu pula. Kau pernah pergi PKN? Kau tak? Kita punya batch sama kan? Kau tak? Tak, aku kena. Aku PKN 2014. Kau batch last kan? Aku batch last yang wajib. Kalau nama kau kena petik, kau kena pergi. Batch aku tak wajib dah waktu tu. Batch kau dah tak wajib kan? Batch aku last sebab waktu batch aku dia ada PKN ada 3 siri tau. So aku siri pertama, betul-betul habis SPM kena petik. So bila lepas aku, time tu ada banjir besar 2014. Dan kerajaan tak buat PKN setahun. Tahun depan tu tiba-tiba dia reshuffle balik. Jadi voluntary. Siapa nak pergi, siapa tak nak pergi sudah. So aku batch last lah yang wajib. Kalau cerita sikit apa-apa yang kau buat kat sana selain pada kena guling, kena pukul. It's awkward kau bayar. Yang itu disensorkan lah. Disensor Okay. PKN ni yang best, pertama kita belajar disiplin lah. Itu disiplin nombor 1. Tapi yang paling penting, yang ni bagi aku, ni pengalaman aku sendiri. Sebelum aku masuk PKN, aku sekolah kebangsaan SMK. Tapi circle aku Malay circle. Okay. So bagi aku PKN lah yang merubah mindset aku untuk aku boleh merge, maksudnya bergaul dengan non-Malay. Untuk kita faham budaya dia, perangai dia dan bahasa dia. So daripada PKN tu lah dia mengajar. Sebab tak kisahlah kau Melayu ke, Cina ke, India ke, kau akan merasa makan Maggi dalam baldi tu ramai-ramai, rasa kena side roll ramai-ramai, sepak terajang ramai-ramai. Itu benda biasa. Itu yang sekolah. Itu momen-momen yang manis. Momen-momen yang manis tu lah.
Okay, clear man. Tapi kita bahas PKN ni, aku rasa kalau long term, aku rasa kena ada episode special. Sebab sekarang banyak information yang tak confirm lagi. Tak confirm. Dia just throw dekat social media, ramai yang kata tapi jadi bahan lawak lah. Okay, kita jump pada topik yang seronok sikit. Kita jump, aku jump benda ni tu. Aku rasa benda ni perlu dibahaskan. Generasi Z, dia berkait dengan PKN. Aku suka benda ni. So aku jump generasi Z. Okay, so generasi Z ni dimainkan dalam social media, menyatakan generasi Z. Aku dengan kau generasi Z. Kau 98, aku 99. Masih aku dalam 97. 97 bang. 97. Okay. Kau last lah. Okay. So generasi Z ni, untuk semua tahu, dia daripada umur 1997 hingga 2012. 2012. So tu tempoh generasi Z. Dan generasi Z dinyatakan dekat balik bahawa generasi yang lemah selalu dibanding-bandingkan dalam generasi X, generasi millennial. Boomer tak setuju lah. Boomer level bapak-bapak kita dah. Tapi ini aku nak bahaskan secara detail. Kenapa orang boleh kata generasi kita ni lemah? Okay, sebelum tu aku nak sebab tanya. Sebab apa komunis tak datang waktu kita? Komunis tak datang waktu kita? Bukanlah. Bukan. Okay, kau pernah dengar tak dulu zaman sekolah cikgu cakap batch awak lah batch paling teruk dalam sejarah sekolah ni? Itu biasa. Itu benda biasa kan. So generasi muda selalu dianggap teruk, lemah dan semua, itu benda biasa. Tapi in reality tak semua. Contoh lah aku ambil kan, ada je generasi muda yang boleh tahan bekerja 2-3 kerja untuk tampung kehidupan. Ada juga yang jenis lembik, ada juga yang lemah. So kau tak boleh bergantung kepada, macam mana orang cakap, tangkap muat. Kau tangkap muat satu generasi semuanya lembik, tak. Tapi ni kalau aku pandang daripada perspektif kerjaya aku biasanya senior lawyer akan pandang junior lawyer ni macam, you ni lemah lah, you ni lembik lah, you tak boleh nak stay up malam buat kerja, balik pukul 10 malam, you sikit-sikit nak merungut, you tak boleh stress. Itu benda yang kita orang kena. At the same time, waktu dia muda dulu, dia pun kena benda sama juga. So benda ni berulang setiap generasi, tahu. Okay, itu satu. So aku nak kata totally disagree dengan pendapat generasi Z ni lemah, tak juga. Tapi ada point yang aku terpaksa setuju. Sebab apa tahu? Kita generasi Z ni adalah hidup pada zaman yang Malaysia ni tenang, aman. Cuma yalah, kos hari hidup, kita punya work life balance, itu yang effect lah. Cuma kita tak melalui zaman susah. Sebab tu bila datang COVID, kita macam kelang kabut. Kan? Kelang kabut, kita tak boleh nak survive, kita tak boleh nak kerja, kita stress. But itu bukannya berlaku pada kita pun sangat-sangat. Dan berlaku pada generasi yang lebih tua daripada kita juga. Cuma aku suka relate balik dengan satu ayat yang kau pernah dengar tak? Zaman yang susah akan melahirkan orang yang kuat. Zaman yang kuat melahirkan zaman yang senang. Zaman yang senang akan melahirkan orang yang lemah. Betul. So circle tu akan berulang. So macam zaman baby boomer, zaman bapak-bapak kita, mereka hidup di zaman susah. Zaman negara kita baru nak merdeka, baru nak bangun. So mereka boleh struggle, boleh hidup dengan keadaan susah. Tapi kita lahir-lahir depan mata dah ada TV, kecil-kecil tengok SpongeBob. Kita dah hidup membesar dengan gadget. So bila membesar, kita agak sikit orang kata manja lah. Berbanding dengan generasi yang dah biasa bersawah, berkubang dalam lumpur, hidup susah, hidup di kampung. So diorang punya ketahanan tu agak jauh berbeza dengan kita. Tapi nak kata lemah sangat tak juga. Aku nak setuju generasi Z ni. Kenapa generasi Z ni orang kata lemah? Sebab kau setuju tak aku, generasi Z ni generasi yang paling aktif dalam sosial media. Betul. Paling aktif. Generasi lain tak letak ni tak aktif sangat. Ada yang tak fokus sangat sosial media, jenis yang main ada pun Facebook je lah. Ini WhatsApp Assalamualaikum selamat pagi. Bagi stiker. Tapi tak boleh fikir tak. Aku punya point aku kat sini, aku punya kerisauan aku adalah apabila generasi Z yang paling banyak terdedah dalam sosial media, ni paling ramai yang terdedah, dan paling ramai pula kita dishowkan dengan, kau pernah nampak tak ada budak universiti mana aku yang menangis kafe tutup. Yang menangis tu, dia tak dapat makan. Aku cakap, jam sekejap aku. Kau boleh terima benda tu? Aku tak boleh terima. Sebab aku cakap, apa benda ni? Kau janganlah nak menangis, aku tak masalah. Aku okey lah. Kalau kau nak menangis, kau menangis lah. Tapi tak perlu show kat public. Sebab apa? Sebab kau nak attention kat public. Kau dah macam level attention seeker, dah macam lapar lak.
dah attention sangat sampai level aku panggil kau 8 like ke apa. Kau gila like je. Betul. Aku punya tu. Tapi kita bincang sini bukan nak bincang kelemahan dia. Aku rasa kita nak bincang how to solve the problem ni. Tapi ni tak lalu pukul rata. Aku setuju dengan point kau. Ini bukan soal pukul rata. Tak boleh kata Amir lemah, tak boleh kata budak tu lemah. Tapi kita nak pukul rata, bukan nak pukul, nak touch yang budak-budak ni yang menangis dekat social media, yang cerita family problem. Kalau kau ada masalah family, kau cerita kat social media? Tak. Why? Ada benda privacy yang kita kena sorok, ada benda yang kita boleh share. Contoh kalau benda-benda tu motivasi, kau share lah. Tapi kalau benda-benda tu melibatkan privacy ataupun menunjukkan kelemahan ataupun keburukan kau, janganlah. So why? So kita nak selesaikan masalah yang orang golongan-golongan generasi ni, generasi sekarang ni, yang fokus dia, attention dia ada something luar kat social media. Kau dengan aku mindset sama. Tapi kenapa kita generasi Z ada mindset yang sama? Tak akan luah kat social media. Kita ada masalah macam mana pun, tak ada duit ke apa, tak akan pernah luah kat social media. Kau pernah lalu zaman WeChat tak? Pernah, mesti pernah. Itu sama-sama kita. Okay, macam ni. Bagi aku, isu luahkan cerita-cerita kat social media ni, dia tunjukkan kematangan tau. Kau makin tua, kau makin matang. Tapi tak semua. Cuma bagi aku, yelah, kita pun pernah lalui zaman WeChat. Awak duk ne. Tulisan besar kecil. Kita pernah melalui zaman tak matang tu. So bila kau meningkat usia, kau sedar life kau macam mana, so kau akan evolve with your life dan kau akan lebih matang. So kau tak akan share kat social media. Sebab kalau kau tengok, banyak yang share kat social media ni kebanyakannya yang bagi aku 20 ke bawah lah. 20 ke 25 macam tu lah lebih kurang. Tapi tak semua. Tapi bila kau dah 30 series, kau dah mula tak tunjuk benda tu. Tapi yang kau pernah tahu tak yang golongan yang gaduh suami isteri, lepas tu isteri share dekat social media, itu boleh kata dah umur 30 tau. So adakah ini social media ni tempat untuk luahkan something atau tempat untuk kau, kalau tak social media sekarang ni, di tempat untuk kau luah something, tempat untuk kau share something, atau tempat untuk kau tagih simpati orang ramai untuk bersama kau henyak kau punya opponent. Opponent. Bagi aku social media ni, bagi aku social media dia macam pisau tau. Pisau boleh guna untuk potong buah, potong sayur, at the same time boleh bunuh orang. So bukan soal alat tu, soal orang yang gunakan alat tu. So berbalik pada individu tu juga. So bagi aku, kalau kau cakap tadi pasal laki bini gaduh share kat social media, aku teringat video. Aku malah nak cerita lah. Yang mana aku banyak sangat masalah. Yang so called social media Islamic social media. Kau faham lah siapa kan. So bagi aku itu menunjukkan kematangan seseorang tu. Bagi aku benda macam tu kau tak perlu share dengan social media. Tapi kalau kau nak share awareness, contoh ada je orang muda yang gunakan social media untuk share awareness berdasarkan kemahiran dia. Contoh dia motivator, dia share awareness kat social media pasal motivasi. So dia tak tunjukkan kelemahan dia, but dia gunakan alat itu sebaik mungkin. Azri Water? Bukanlah. Jangan aku tak spek hitam mata ni botak ni kan. Banyak je. Contoh macam siapa tu? Siapa yang anak Azri bukan Azri Water pula. Anak Aziz Yasir tu? Zidane Zidane pun antara contoh yang baik. Banyaklah jadi macam tu. So kau tak boleh kata social media tu punca. Social media tu alat je. Dia bergantung pada orang yang gunakan benda tu. Okay, clear. Kita dah bahas, tapi aku nak stove sikit lagi generasi Z ni. Aku cuma nak letak generasi Z ni adalah generasi, aku setuju dengan kau. Berbanding dengan orang lain, generasi Z ni dia ada tough dia kak. Sebab apa aku cakap tough? Dia terlalu banyak information yang masuk dalam otak dia. Betul. Kau bayangkan dia dapat info senang. Dulu kau nak dapat info PKN mana dia? Cikgu kau dulu. Kau nak dapat info secara detail PKN buat apa? Mungkin melalui orang yang pernah pergi PKN atau melalui surat khabar. Sumber terhad dulu. Sekarang nak dapat tahu apa info yang berlaku dalam PKN, kau buka YouTube je. Kau buka YouTube, kau Google je, kau tahu apa yang berlaku dalam PKN. Kau boleh tahu semua benda. So info senang nak dapat. Dan satu lagi, kalau kau buka je IG kau, buka TikTok kau, banyak info yang masuk. Banyak sangat info. Betul. So macam mana generasi kita ni, generasi Z ni nak target info tu?
Dia dah berterabur dalam otak dia. Info banyak sangat. Macam mana kau nak analyse info tu? Yes, info pun dah terabur otak. So banding dengan generasi lain, nak kata generasi Z, aku boleh kata, orang kata generasi, orang tua selalu cakap macam ni, aku makan garam dulu sebelum kau. Tapi aku rasa generasi Z yang makan garam dulu pada kau. Sebab dia yang terdedah dalam social media. Aku pun tak tahu social media dia terdedah dulu. Dia dapat information dulu. So aku boleh letak bahawa generasi Z pun tak. Dan satu lagi, nak kata dulu orang lama atau generasi milenial dulu kerja kuat. Aku tengok budak generasi Z buat kerja 3-4 kerja sehari. Malam, pagi mungkin kerja dekat Office. Pukul 5 balik buat GrabFood atau Foodpanda, tak kisah. Lepas tu malam buat bisnes pula dekat TikTok shop. So lagi tough tu, hidup life dia lagi teruk. Aku dah keras. So itu tekanan kisah sedikit pasal generasi Z. So kita rehat sekejap. So tunjuk sementara kita. Okay, kembali lagi kita. Topik yang ringkas, pelaburan. Ini sangat diumumkan sebagai gimmick. Orang kata apa, gimmick performance kerajaan sekarang. Tak kisahlah kerajaan Madani ke, keluarga Malaysia ke, kerajaan Prihatin Malaysia ke, zaman Mujahidin, zaman Ismail, zaman Anwar. Tapi tetap ada gimmick ke pelaburan ni. Berbilion-bilion masuk. Tapi orang kata berbilion-bilion masuk tu duit yang banyak. Tapi rakyat tak pernah nampak pun hasilnya. Wah ya. Okay, kalau kau nak nampak duit tu masuk dalam poket, payahlah. Dia macam ni. Pelaburan kau kena faham. Satu, pelaburan dia ada dua. Pelaburan secara langsung, maksudnya dia buka bukan pelaburan secara langsung yang ni kan, yang buka company apa semua kan. Kan, okay. Pelaburan secara langsung ni adalah pelaburan yang kau buka company, buka kilang. Contoh aku bagi, Tesla melabur di Malaysia. Dia buka HQ dekat Shah Alam kan, tak silap aku. Okay. So itu adalah pelaburan langsung. Kau tak nampak duit tu masuk sebab dia bukannya datang untuk bagi kau duit. Dia datang untuk bagi kau kerja, bagi kau peluang perniagaan. Sebab bila contoh dia buka satu perniagaan tu, contoh dia jual Tesla, barang-barang kereta otomotif. Tapi ada contoh supply barang ataupun workshop dan sebagainya, juga memerlukan jaringan-jaringan daripada pengusaha tempatan. So di situ ada ruang-ruang perniagaan yang boleh menjana pendapatan kau. Indirectly kau tak nampak duit tu masuk, tapi kau dapat benefit tu. Kau rasa benefit tu. Okay, contoh. Satu lagi ialah yang pelaburan di direct kepada saham lah. Yang ini kalau kita punya saham jatuh, ringgit kita problem, dia akan directly effect pada diorang. So tu basically pelaburan. Okay, so kenapa tak nampak, tak rasa, sebab dia bukan bagi kau duit, tapi dia bagi kau benda-benda yang boleh menjana pendapatan kau. Okay, clear. So bahasa mudah yang Amir cakap tadi, sebenarnya kita tak main bursa bursa tu dia naik. Kau tahu kan sekarang ni banyak, sebab duit kita jatuh, so banyak pemegang saham Malaysia yang ada kat luar negara, orang luar negara dah jual lah saham mereka. Sebab duit main impact. Kau kena faham, harga saham RM2 Malaysia, if RM2 kita jatuh kepada contoh RM2 dulu, RM2 kita tukar dengan USD dollar dalam katalah 50 sen. USD dollar RM2, kita letak RM8 lah. Kita letak RM2 Malaysia, kita letak dia betul 50 sen. Kita letak 50 sen. Simple. So, if duit kita jatuh lagi, RM2 tu kekal harga saham tu. Tapi nilai USD dollar tu mungkin dah pergi 30 sen atau 20 sen. Sebab tu mereka jual, dan mereka tengok bukan kepada saham tu jatuh, nilai duit jatuh pun mereka dah kejual. Betul. Okey, itu bursa saham tu kata pasangan modal lah dalam ekonomi. Tapi yang Amir cerita ringkas, tapi benda tu ini orang kena faham tau. Kenapa duit masuk hari ni, contoh Tengku Zafar umumkan bahawa 1 point, salah aku dia umumkan 132.6 bilion Malaysia masuk untuk tahun ni. Ya, yang itu dah campur dengan China punya. Sekali China punya, tapi China tak dapat kelulusan lagi. Okay, ni aku nak cerita apa ni proses dia. Proses dia simple. Apabila dia umumkan dia nak masuk, contoh macam aku dengan Amir, tak boleh bagi contoh aku dengan kau macam gay tadi. Contoh Amir ni perempuan, aku dan dia, aku setuju tak untuk kahwin dengan Amir? Maksudnya setuju. Maksudnya Amir ni perempuan, aku lelaki, aku setuju. Itu baru setuju. Proses dia, proses dia akad nikah lagi. Itulah proses dia. Maksudnya akad nikah, mas kahwin apa, itu menyebabkan term persetujuan antara company tu dengan Malaysia. Dia akan bawa untuk berbincang. Lepas fasa berbincang dah settle, fasa untuk
laki pihak nak melabur ni kena hantar kelulusan ke MIDA pula. MIDA. Itu proses dia. So that's why kau tak boleh tengok. Dan macam mana kau nak tengok benda ni direalisasikan dalam tempoh sebulan 2 bulan? Takkan mampu. Pelaburan pendek, maksud pelaburan kos yang bawah rendah, dia bolehlah direalisasikan dalam tempoh setahun. Tapi untuk pelaburan yang tinggi berbilion-bilion, dia perlukan 3 atau 4 tahun untuk nampak hasilnya. Betul. Itu take time. Macam Tesla, dia game dia long term. Mana kau nampak Tesla esok-esok dah ada bangunan dia? Itu game play long term. Tapi nampak keinginan. Benda ni bagus juga. Kita gimmickkan terus, contoh Tesla nak masuk Malaysia. Kau tahu tak kenapa Tesla, Amazon nak masuk Malaysia? Sebab dekat ASEAN ni sekarang ni, ASEAN dia pegang ekonomi lah Indon. Sekarang Indon ada pergolakan politik dia. Pertukaran kerajaan. Presiden baru. That's why lah semua company luar fokus Malaysia sekarang. Sebab Malaysia nampak kedua. Dan Malaysia punya tempat besar. Kalau nak buka kat Singapura kecil je. Singapura besar-besar selayang je. Besar Melaka lah. Besar Melaka. Selayang besar juga. Okay. So itu. Bahasa mudah untuk kita faham. So macam mana proses dia? Sebab tu dia take time. Semua benda take time. You tak boleh nampak secara dasar. Tapi aku nak cerita ni. Why orang decide untuk melabur kat Malaysia? Why? Nak kata politik stable tak stable. Ini kali pertama kita parlimen tergantung. Kali pertama. Dan kali pertama kita ada gabungan blok besar. 6 blok besar bergabung sekali untuk bentuk kerajaan. Ini kali pertama. Nak kata stable tak stable sekarang ni. So why? Okay, pada pandangan aku kenapa pelaburan masih masuk lagi kan? Pertama sebab kalau aku sebagai pelabur, pertama aku nak tengok tempat yang aku melabur ni akan balik untung pada aku. Ya. Balik untung macam-macam cara. Satu, kita punya pasaran buruh, pasaran modal kita. And then bila kita, contoh aku buka kilang dekat Malaysia. Katalah aku ni daripada Pakistan, aku buka kilang kat Malaysia. Kita sekarang duit jatuh kan? So bila kita, company kita yang dekat Malaysia tu eksport barang keluar, duit kita murah, so orang tertarik untuk beli. So di situ aku punya margin untung akan naik kat situ. So tu yang pertama. Yang kedua, contohlah kata kalau aku buka company dekat Malaysia, aku bayar buruh pekerja aku 1 bulan katalah 10,000 kan, 10,000 USD lah contoh. Kalau convert dengan Malaysia bukan 40,000 lebih. Tapi kalau aku buka perniagaan dekat Singapura, aku kena invest untuk bayar pekerja aku, buruh aku mungkin dalam 20 USD, 20,000 USD, 30,000 USD. So aku rugi kat situ. Tahu? Sebab kau kena faham mindset peniaga ni, dia kalau boleh banyak untung, sikit rugi. Ya, antara dua pilihan je dia ada. Dia tak boleh kata aku duduk tengah-tengah, alah untung sikit-sikit tak apa, tak. Sekali aku boleh pergi max, aku akan pergi maksimum punya untung. So sebab tu dia orang mesti boleh datang kat kita. Satu lagi yang kau kena tengok, macam kita di ASEAN, kompetitor kita yang paling besar dari segi pasaran buruh, Indonesia memang murah tapi kualiti tak ada. Kita murah, kualiti ada. Vietnam murah, kualiti banyak, kuantiti dia banyak. So kita punya pesaing besar sebenarnya adalah Vietnam sekarang ni. Sebab tu kau tengok banyak company juga banyak investment di Vietnam compare to Thailand. Thailand pun tak stabil, Vietnam stabil. Malaysia kalau kau nak kata stabil dari segi politik, better lah daripada 2-3 tahun lepas. Dia dah mula, orang pelabur dia mula nampak politik Malaysia tu dah mula agak stabil berbanding dengan sebelum-sebelum ni. So peluang untuk bertukar Perdana Menteri 3-4 kali tu tak adalah. Okay. So dia nampak ekonomi politik kita stabil. So dasar akan maintain sama, Madani. So di situ kalau aku invest, dia tak akan tukar dasar yang akan menyebabkan efek pada perniagaan aku. So that's why dia datang. So bagi aku 2 point kenapa pelabur masih datang ke sini. Tapi kau tak nafikan impact kesan tu app mengumumkan dia bersama Palestin tu berimpact kepada pelabur. Tuan M. Tu M pula tu Anwar PNS. Yes, betul. Ya, benda tu okay. Kita main dengan golongan-golongan corporate. Mereka tak suka sangat kalau Malaysia menunjukkan style secara terus. Macam kali ni Datuk Seri Anwar Ibrahim tunjuk style yang bagi aku sangat betul-betul straight to point. Dan dia pun menyatakan kat public ramai ugut dia, dan itu main kesan man untuk pelabur man. Totally. So, macam mana soalan
if kau menti yang kau nak cover balik stand yang dibuat oleh PNX, Perdana Menteri dan pemimpin negara dengan pelabur-pelabur yang akan datang ni. Okay. Sekarang ni kita punya top 10 pelabur di Malaysia, nombor 1 adalah China. Ya. Betul. Okay. So kita tengok stand China apa? Stand China dia tak pro Israel, tapi nak kata pro Palestin sangat pun tidak. Dia tak macam kita. Tapi dia masih boleh inline dengan kita. So kita banyak tarik pelaburan daripada sana. And kalau kau perasan, Datuk Seri Anwar Ibrahim waktu isu Palestin ni dia bercakap tentang soal Palestin, tapi mana negara yang dia pergi? Singapura baru-baru ni. Belanda baru datang. Then kalau kau tengok Datuk Seri Anwar pergi Arab. Dia pergi mana? UAE, Mesir. Kawasan-kawasan yang lubuk pelaburan yang besar untuk kita tarik minyak. Bukan minyak, kita tarik kita panggil apa, pemodal-pemodal besar dia orang datang ke sini. Orang kaya dia datang sini untuk invest kat sini. So kita still tak rugi kat situ. Even kita lost our investor daripada Europe ataupun Amerika, dia tak efek sangat sebab kita still ada China, kita still ada negara-negara Islam yang boleh backup. So tu point aku lah. Itu aku setuju lah. Kalau sebab dia main pelaburan ni, dia bukan soal okay, kita nak melabur. Dia banyak pelaburan ni. Macam aku cakap tadi pasal modal ni saham. Biasanya orang Malaysia pun boleh beli. Tapi kita tak nak target benda tu. Kita nak target benda lagi besar. Kita nak target yang jumlahnya berbilion-bilion. Kita bukan nak target 2-3 juta. Kita nak target bilion. So kalau kita be smart, kau rasa adakah kita kena ada perang ekonomi bersama China, menunjukkan kita bersama China untuk jatuhkan ekonomi US? Dia tak semudah itu, aku tahu. Dia gameplay panjang. US pun ada koloni, dia belah Euro lagi. Betul. Tapi menunjuk ke satu move ASEAN kontra ASEAN. Maksudnya ASEAN di-lead oleh ASEAN dan ASEAN conquer dunia. Dalam ekonomi, what you think dalam sistem pelaburan ni? Bagi aku, pertama sekali aku ambil statement yang Rafizi pernah cakap dekat World Economic Forum. Malaysia sentiasa beruntung daripada pelaburan daripada timur dan barat. Sebab apa? Kita selalu orang kata apa? Kita makan dua kolam lah. Kita sentiasa makan. Kita sentiasa negara yang berkecuali, makan dua kolam. US dengan China bergaduh. Okay, no problem. Kau nak dagang kat negara aku? Boleh. Kau nak dagang negara aku? Boleh. No problem. Kita ambil untung daripada kedua-dua side. Itu stand Malaysia daripada dulu sampai sekarang tak pernah berubah. Smart jugalah. Tapi kau kena faham, Malaysia juga pernah buat satu move ekonomi yang mengancam United Kingdom. Down rate. Okay. Kan? Down rate satu. Dasar pandang ke timur. Dasar pandang ke timur. So bagi aku, kalau kata ini adalah Malaysia boleh join gameplay untuk jatuhkan US, kalau nak kata kita ni mampu atau tidak, sebenarnya mampu. Sebab kita pernah buat. Cuma situasi sekarang berbeza. Dulu kita ambil hak kita, down rate. Memang efek. Kita buat dasar pandang ke timur, itu memang kuasa kita. But now kita kena tahu, kalau kita buat isu ni dengan US, macam mana China kena sekarang. Contoh, sekatan dari segi embargo dia banyak. Embargo. Satu lagi, sekatan dari segi teknologi dia. Kan US dah tarik banyak teknologi dia, Apple semua dah belah. Dah belah, tak boleh. China tak boleh guna one way, tak boleh buat kat US. Kan. So itu semua akan efek kepada China punya development dan juga dia punya ekonomi in future. Same goes pada kita kalau kita lawan. So bagi aku, kalau kita nak lawan, kita boleh. Kita pernah buat. Cuma ada beberapa perkara yang kita kena take note jugalah. And one more thing aku nak add. Kau perasan tak pelaburan Malaysia sekarang ni, kita macam tak ambil kisah pun pasal saham. Ya, betul, totally. Apa yang kita fokus? Kita fokus pada pelaburan langsung. Kita nak pelabur datang ke negara ni, buka company, buka peluang pekerjaan. Sebab apa? Sebab dia nak selesaikan ekonomi dalam negara. So bagi aku sekarang ni, dari segi pelaburan, kalau kita nak cakap soal pelaburan, approach ataupun gameplay yang Datuk Seri Anwar Ibrahim, MITI dan Kerajaan Perpaduan buat ni, bagi aku benda yang sangat bagus, which is kita fokus kepada ekonomi dalaman kita. When we strong, kita boleh attack orang. Aku setuju dengan kau. Kalau Malaysia dia fokus pada bursa saham, tak function juga. Betul. Sebab golongan-golongan yang beli saham ni ramai. Dan golongan beli saham ni dia suka jual dan beli. Tak perlu gantung dengan mereka pun pasal modal bagi aku. Pasal modal is not effective to run the economy. Risiko dia besar. Ya. Dan dia akan naik lah kau. Dan dia turun kau punya kau. Baik tak smart.
pelaburan langsung smart because they long term that they straight forward. Betul. So kita rehat sekejap. So kita jumpa sebentar nanti. Okay, kembali lagi kita. Ini ringkas. Ini berkaitan dengan Kerajaan Negeri Selangor. Aku nak cerita sikit Kerajaan Selangor ni. Sebab Kerajaan Negeri Selangor ni dikenali sebagai sebuah kerajaan yang paling top dalam Malaysia. Tak pernah orang berlawan ke dia. Paling top lah. Close to 30% lah. Ya, paling top. Dia sangat top bagi aku. Dan banyak faktor. Sanusi, Menteri Besar Kedah dulu. Sanusi kata, Amir, dia panggil Amir, kawan-kawan dia kan. Dia kata macam, Selangor ni dekat dengan KL. Dekat dengan ibu negara. Sebab tu dia boleh maju. Dia kata, saya bawa yang tu. Cuba Amir lead Kedah. Tengok Amir boleh tak maju macam Selangor ni yang dia buat. So, Amir maju bukan sebab Amir. Sebab Selangor tu sendiri. Kau sokong dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Parlimen Perang Perikatan Nasional. Yes. Okey. Pulau Pinang duduk dekat mana? Kat Sarawak? Hai, sebelah dia. Sebelah dia kan? So kenapa dia tak boleh dapat kemakmuran daripada Pulau Pinang? Sedangkan Pulau Pinang ada port yang antara port tertua yang ada dekat Semenanjung. Sebelum port Kelang tu wujud, Pulau Pinang punya port dah wujud dulu dah. Ya. So kenapa kau tak ambil benefit dari situ? The problem is, satu, Selangor, bagi aku kalau aku nak sentuh Kedah lah. Kedah ni kelemahan ni dari segi, satu, kau nak tarik pelaburan datang ke Kedah, infrastruktur kau pun tak berapa elok lagi. So kau betulkan tu dulu, baru kau boleh tarik pelaburan. Berbeza dengan Selangor. Okay. Kalau kau tengok daripada sejarah, aku nak kata apa Sanusi cakap tu 100% salah, aku tak boleh cakap juga. Sebab macam ni, kau kena ingat. Kita tengok pada sejarah. Selangor, terutamanya Lembah Kelang, adalah hasil daripada kemakmuran yang British bawa. Okay. Segala pusat perniagaan daripada dulu zaman penjajah sampailah sekarang, sampailah ke biji timah, getah, sawit, semua ada kat Selangor. Kenapa? Okay, satu, sebab pusat pentadbiran British dulu ada di Kuala Lumpur. So, pusat perniagaan berada di Kuala Lumpur. So, bila negara ni berkembang maju, Kuala Lumpur dah pack. So, dia akan beralih ke PJ, Damansara, Gombak, Sepang. So, kawasan-kawasan yang berdekatan dengan Lembah Kelang akan dapat benefit. Sebab tu kalau kau tengok, Selangor ni ada dua jenis ekonomi. Selangor Utara, Selangor Selatan. Selangor Utara agak keterbelakang sikit. Ya. Selangor Selatan dia agak maju sikit, banyak perindustrian. Okay. So, bagi aku, kenapa Selangor ni, kata kalau kau jadi Menteri Besar Selangor, kau cuci tangan? Sebenarnya tak. Bagi aku tak juga. Kalau kau punya sabun tu tak elok, tangan kau tak kotor juga. Ya. Okey, itu yang analogi aku boleh bagi. Cuma Selangor ni, ialah kita mendapat kemakmuran tu hasil daripada satu, kita ni dekat dengan pusat pentadbiran, betul. Aku tak boleh nafikan benda tu. Cuma perindustrian di Selangor ni, dia berkembang maju sebab Kerajaan Negeri Selangor, satu dia jaga infrastruktur. Jalan raya ada. Kereta api ada. Kereta api kargo maksud aku. Pelabuhan ada. Jaringan internet ada. Telefon ada. Semua komplit. Terutamanya di Lembah Kelang. So that's why pelaburan akan datang. So that's why bila pelaburan datang, KDNK Selangor one of the top in Malaysia. So itu benda basic yang kalau negeri lain nak jadi Selangor boleh, tak ada masalah. Tapi kau betulkan infrastruktur asas kau dulu. Ini kalau kau, contohlah kau ambil Terengganu. Kau ada Terengganu lah hidup. Ya, benda lain tak hidup. Kau pergi dekat Marang, Setiu, Besut, mana ada industri sangat. Macam kampung lah. Betul-betul kampung. Sebab apa? Kau punya jalan raya pun jalan kampung. Kau punya jaringan elektrik, air apa semua tak perfect lagi. So macam mana pelaburan nak datang? So bila pelaburan datang, baru kau boleh bangunkan negeri. Benda tu basic. Ya. Kan? Okay. Aku setuju dengan kau. Ni apa yang Selangor ada. Tapi tak ada deny kelebihan Selangor. Betul. Pada sejarah dia kita tak boleh deny sangat dalam Selangor. Tapi nak soal Selangor terus maju, dia bergantung pada pemimpin juga. Betul. Itu nanti lagi aku tambah sikit. Pemimpin orang kata pemimpin tak bijak, dapat sumber banyak, apa bodoh juga jadi proses dia. Sama juga, dia more pada pemimpin juga. Betul. So Selangor ni bertuah, walaupun Amir dikatakan bahawa bukan anak jati Selangor, orang Johor, orang Pontian. Tapi never mind bagi aku, tak kisah sangat. Tapi Selangor memang dikenali sebagai
negeri yang banyak negeri lain duduk. Betul. Totally. Kelantan pun ada kat mana? Shah Alam. Shah Alam Kajeh. Ya, Selangor dikenali sebagai negeri yang berhijrah. Orang Kelantan berhijrah ke Selangor, orang Terengganu berhijrah ke Selangor. So rakyat Selangor sendiri pun dah confuse. Aku ni kat mana? Ya, tapi tak dinafikan itu Selangor. Selangor sangat negeri yang orang kata peluang pekerjaan banyak, kemudahan banyak dan tempat yang sesuai untuk anak muda mulakan berkarya dalam apa-apa sahaja yang nak masuk. So itu kat Selangor. Dan universiti pun lah banyak. Dia ada 4 IPTA saja. UiTM, UPM, UIA, UM. UKM. 5. UPM. Aku tak masuk dia UPM. UKM. 5. Dia ada 5 IPTA saja kat kawasan Selangor saja. So bagi aku besar. UM kita tak separuh. Ada KL, tapi dia separuh. Dia sepadan. Dia sepadan lah. Dia PJ dengan KL. Tapi dia letak Selangor lah, senang. Letak Selangor. Okay, tapi kita nak bahas pula, aku tersasu. Kita nak cerita sikit pasal Selangor ni yang negeri lain tak ada. Selangor yang negeri lain tak ada. Satu, Selangor ada Selain pada ada MB, ada Amir. Okey, bagi aku Selangor, alhamdulillah kita ada menteri besar yang selama ni. Tapi aku nak tanya kau, aku macam muka kau sama macam dengan MB. Tak tak, sumpah tak. Okay. Tapi aku macam kau adik tak ada kaitan. Tak ada Tak ada kaitan. Tapi nama kau sama. Nama je tapi tak samalah. Tapi Tak ada kaitan. Ada sama sikit. Dia Tak. rendah sikit kan. Aku tinggi sikit daripada dia. Kau gagak. Gaya MB kan main kat B MB Selangor main kat B. Body tough dia punya ni. Dia main kat B dulu. Tapi macam kau kan tengok body kau. Fun fact pasal MB dulu debater UPM tau. One of the top debater UPM. Ya, aku tahu dia presiden UPM kat, presiden MPP lah aku. Kan. Okay, so apa benefit Selangor beza dengan negeri lain? Satu, alhamdulillah Selangor kita ni ada menteri besar sepanjang sejarah kita. Kita tak ada lagi menteri besar perangai macam Sanusi lah. Itu perkara pertama. Okay, maksudnya kita ada pemimpin yang boleh buat kerja. Daripada, walaupun Ketoyo tu orang kata masalah, tapi dia boleh lah, bahasa boleh. Kita anggap dia jadi menteri besar yang okey, tak bagus sangat tapi okey. Okey. Tapi Selangor memang kita ada menteri besar yang ada idea macam mana nak merancangkan ekonomi Selangor. Aku ambil contoh daripada zaman arwah Tan Sri Khalid Ibrahim. Arwah Tan Sri Khalid adalah orang yang menyebabkan apa Selangor ada hari ni. Okey, Selangor datang dengan Tan Sri Khalid datang ke kerajaan negeri dengan Selangor ada reserve 900 juta. Tapi sekarang Amiruddin ada 3.4 billion something reserve kan. Okey. Tan Sri Khalid, benda paling besar yang dia buat, jasa dia ialah merakyatkan ekonomi Selangor. Contoh paling mudah skim Mesra Usia Emas. Dulu kita ada Selangor punya kad bantuan kesihatan Insurans Selangor aku lupa. Kad kesihatan Selangor. Peduli Sihat. Peduli Sihat ya. Peduli Sihat dan macam-macam lagi inisiatif untuk merakyatkan ekonomi Selangor. So orang Selangor mendapat rasa daripada kemakmuran ekonomi. So itu antara kebijakan Menteri Besar Selangor yang ada. Dan benda tu disambung oleh Azmin, Amiruddin, dan aku yakin dia akan disambung sampai bila-bila. Itu satu. Kedua, kerajaan negeri Selangor adalah kerajaan yang bezanya dengan kerajaan negeri lain ialah kita guna segala resources yang ada untuk generate lagi ekonomi kita. Contoh, Selangor Maritime Gateway daripada zaman Tan Sri Khalid sampai sekarang. Dan in future kita akan ada sabda. Macam aku cakap daripada awal tadi, Selangor terbahagi kepada dua. Selangor Utara, Selangor Selatan. Selangor Utara agak keluar bandar sedikit. So sabda itu Sabak Bendam Development Authority adalah inisiatif untuk maksudnya untuk tarik pelaburan di kawasan utara Selangor dan wujudkan peluang pekerjaan di utara Selangor. So orang utara Selangor tak payah untuk pergi ke Shah Alam, Kelang dan sebagainya untuk pergi ke KL untuk bekerja. So they can still live dekat utara Selangor dan boleh dapat pekerjaan yang elok. So itu antara benda yang sebenarnya benefit yang ada pada negeri Selangor. Ketiga, kita ada macam mana aku nak cakap kita ada reserve yang banyak yang boleh digunakan untuk survive. Contoh, waktu zaman COVID, Selangor satu-satunya negeri yang bagi suntikan vaksin kepada penduduk. Negeri lain tak bagi. Dia beli sendiri. Kita beli sendiri. Sebab apa? Selangor waktu tu lubuk COVID. Sebab
Selangor ada 6-7 juta orang weh. Aku rasa 1/8 daripada rakyat Malaysia duduk kat Selangor. Dan Selangor paling banyak kes COVID. Sebab tu Selangor banyak kes COVID. So kerajaan negeri Selangor ambil inisiatif untuk selamatkan rakyat Selangor dengan membeli vaksin sendiri tanpa tunggu daripada Kementerian Kesihatan. Which is Kementerian Kesihatan waktu tu agak slow. So Selangor ambil inisiatif buat benda tu. Sebab apa kita boleh buat? Selangor peruntukkan 1 bilion untuk COVID. Bukan semata-mata untuk beli vaksin je, tapi untuk bagi peluang kedua untuk orang yang hilang kerja untuk dapat pendapatan. Apa yang dulu inisiatif dah aku lupa. Pendapatan rakyat aku lupa. Pendapatan rakyat Fizi. Bukan. Apa Bingkas. Okay. Bantuan khas Selangor tu Bingkas. Bingkas adalah bantuan untuk orang yang hilang pekerjaan. Dia akan dapat bantuan bulanan daripada kerajaan negeri sampailah COVID ni habis. So itu semua boleh dibuat sebab Selangor ada reserve yang baik, yang banyak. Kenapa Selangor ada reserve yang banyak? Sebab kita ada pentadbiran yang telus. Kita ada pentadbiran yang ada integriti, yang tak masuk poket. Ya, betul. Kan? Ini engkau baru tadbir kerajaan negeri tak sampai 3 tahun, kau dah tarah REE kau kat Kedah, lepas tu masuk poket. Kan? So macam mana kau nak develop negeri kau? Melalak dekat social media, melalak dekat kempen, tetapi kau punya kerajaan negeri pun reserve tak banyak. Ya. Sampai ada, kau pernah dengar tak Kedah ada itu sekejap ada isu gaji bola, bukan gaji pejabat awam. Oh ya, tak dengar play bola selalu. Ada itu sekejap. Tahu? Kantor tau. Ada gaji pejabat awam Kedah terpaksa minta bantuan daripada Persekutuan untuk tampung gaji. So apa yang dia bangga-banggakan apa? Kulim high tech. Kulim apa dah dia nak buat dekat kawasan dia tu. Airport kargo dia tu. And then Kedah, kalau aku nak compare Selangor dengan Kedah lah Kedah plan macam-macam tapi satu apa pun tak ada. Dia nak buat lita lah, nak buat airport lah, nak buat itu, nak buat ini, tapi dia tak boleh buat sendiri. Sebab apa? Sebab apa tak ada ni? Sebab kau tak reti nak uruskan negeri and guna resource yang ada untuk tambah kau punya reserve. Selangor benda ni bukannya buat setahun dua tau. Daripada 2008 lagi Tasik Khalid ni dikenali orang yang dia boleh buat 1 sen tu jadi 1 juta. Ya, betul. Itu dan dia gak yang buat duit tu. Sebab Tasik Khalid ni memang orang yang businessman kan. So dia tahu macam mana nak tambahkan kerajaan negeri punya duit. So dia buat daripada tahun 2008 sampai sekarang. So result Selangor banyak. Bila terjadi isu, kita tahu untuk develop, untuk jaga rakyat. So itu istimewa Selangor beza dengan negeri lain lah. Selain daripada infrastruktur, kita punya perindustrian, geografi kita. Habis kau sokong. Aku nampak kau punya lisis tentang Selangor. Aku nampak kau punya dia Khalid Ibrahim lah. Tak boleh. Okay. Tak lah. Tapi kita Selangor ni dia ada jasa bagi aku. Bagi aku dia ada aku jasa. Tak nafikan Khalid Ibrahim ada jasa. Berarti besar selepas dia macam tak berapa banyak jasa. Lupakan dia. Tapi aku nampak dia jasa dia bukan kat Selangor je. Tapi Malaysia. Dia boleh ubah. Aku sangat suka tengok strategi Dorrit dia, walaupun Mahathir dikatakan pemikir, tapi operator dia adalah Khalid Ibrahim. Yang paling buat kalau Khalid Ibrahim tak dapat yakinkan kita punya pembeli saham kecil-kecil tu untuk jual saham dia untuk PNB beli kan, still lagi under British lagi. Khalid Ibrahim mainkan peranan besar. Dia ada good operator, sebab tu aku sangat. Dan aku agak terkejut Khalid Ibrahim bersama PKR, bukan bersama Mahathir. Agak terkejut. Tu. Aku tak tahu asal aku tak tahu tu politik saya. Tapi tak apa, kita abaikan. So jangan lupa untuk subscribe kita punya channel. Jangan lupa untuk follow TikTok, IG, Selain Jawab. Kalau boleh subscribe lah, sebab kita nak go untuk 100k subscribe secepat mungkin dalam tahun ni. So jumpa lagi dalam episod akan datang. Okay. Terima kasih.